Aku tak boleh tahan dah tengok orang-orang macam Rora, Mazhar, No Derus apa semua ni. Aku dah macam, korang konon macam No Derus, konon study Freemason, Batiniah. Takkan tak boleh nampak semua benda ni. Dok sibuk aku melampau, aku kasar apa semua. What I say is right or wrong? Yes or no? Itu je. Aku cakap betul ke salah? Aku kasar ke tak kasar sebab korang dalam lembut macam setan. Macam Dajjal. Korang semua belagak macam kau alim. Kau berlagak dengan baju kau, dengan jubah kau, dengan kopiah kau, dengan cakap Arab kau. Tetapi korang semua menyesatkan orang. Kalau berdepan dengan aku, memang aku tampar muka kau. Memang babi dia orang ni semua. Memang semua ni babi. Kan? Semayang 2-3 orang. Tapi jangan pula ada jarak. Ni yang paling pelik tu tuan. Dah lah 3 orang kita semayang. Nak buat jarak pula. Tuan-tuan rahmati Allah, ini menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat perlis bumi sunnah akan mendahulukan umat Islam untuk rapatkan saf. Panggil jemaah semayang. Jangan takut. Rupanya masih lagi jarak. Perlis bumi sunnah ni, bumi yang kita sayang. Jadi kalau nak kata metafor, tak metafor, kena hati-hati ya. Tak boleh senang-senang. Bila kita rasa tak sesuai dengan akal kita, oh kita anggap ni sebagai kias. Kita anggap ni sebagai metafora. Tak boleh macam tu. Kan? Islam ni dia lebih disiplin daripada itu. Dia lebih tinggi daripada itu. Manhaj para ulama kita lebih ketat daripada itu. Sebab kalau manhaj ni dilanggar, habis. Segala kerusakan akan berlaku. Sebab tu para ulama sangat strict dengan ilmu usul. Usulul fiqh sangat jaga. Ilmu kalam sangat jaga. Sebab dia mengawal cara kita berfikir. Dia mendisiplinkan akal kita. Quran sunnah betul. Quran sunnah tak boleh bercakap sendiri. Kan? Quran sunnah kena melalui seorang manusia untuk dihujahkan, untuk diaplikasikan, untuk diamalkan. Jadi kalau manusia itu akal dia sengit, Quran sunnah tu akan jadi sengit. Dalam amalan dia lah. Walaupun Quran sunnah tu Allah pelihara, tapi dalam amalan dia tu akan jadi sengit. Sebab tu para ulama buat ilmu usul untuk meluruskan akal manusia. Supaya bila akal tu lurus, barulah boleh faham Quran dan sunnah dengan betul. Okay? Antara hadis penting ya tentang seorang sahabat Nabi SAW. Ini kritikan saya juga kepada golongan yang kata tak payah jaga SOP kan, dalam masjid boleh rapat-rapat dan sebagainya. Okay? Dan golongan-golongan yang macam ni siap keluarkan komen-komen sinis. Nabi tak pernah buat macam ni. Nabi tak pernah rengkangkan solat. Kan? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tengok zaman sahabat, ya, zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang cedera dalam peperangan. Dia cedera dekat kepala dia. Ada satu luka besar. Dia mimpi basah malam, dia kena mandi junub. Tubuh tu kena mandi junub. Maka dia tanya sahabat-sahabat lain, macam mana ni? Aku kalau mandi ni sakit ni. Kan berbahaya untuk diri aku. Boleh tak aku tayamum? Sahabat-sahabat yang pada waktu itu, tak salah untuk kita kata jahil. Mereka jahil. Okey. Mereka kata, pergi. Mandi. Kau kena mandi juga. Tak boleh tayamum. Sebab air ada. Kena tayamum juga. Kena mandi juga. Kan? Akhirnya dia mandi. Sahabat tu mandi. Bila sahabat tu mandi, apa jadi? Sahabat tu mandi, dia meninggal. Sebab mungkin tak tahulah kena apa ke, sejuk sangat ataupun kena luka. Ya, boleh mati. Memang mati sahabat. Sampai berita pada Nabi SAW. Nabi kata, kamu telah membunuh mereka. Sahabat-sahabat yang memberi fatwa yang salah tu, Nabi kata kamu telah membunuh sahabat. Tengok sahabat-sahabat yang keluarkan fatwa tu, dia guna apa? Dia guna Quran dengan sunnah. Dia guna Quran dan sunnah. Tapi tak ada usul. Usul fiqh dia salah. Nampak? Itu pendidikan Nabi kepada para sahabat. Dan kita di sini mempelajari daripada. Jadi hati-hati bila kita keluarkan hukum-hukum. Jangan jaga SOP ni semua. Kerja dajjal dan sebagainya. Sahabat tu, dia tak boleh nak mandi. Okay? Dia nak tayamum. Sedangkan kita tahu tayamum ni untuk bila? Bila tak ada air. Bila tak ada air. Jadi, sahabat-sahabat tu sepatutnya mereka fikir, ada mudarat yang lebih besar. Maka kerana ada mudarat yang lebih besar, kita tak boleh pun ikut hukum asal, iaitu tayamum hanya dibolehkan bila tak ada air. Tak boleh pun ikut hukum asal. Tapi kalau mereka tahu usul, mereka tak akan buat salah. Dan Nabi marah. Nabi marah. Bukan saya yang kata sahabat salah. Nabi yang kata dia orang salah. Jadi kalau para sahabat boleh buat kesilapan tersebut, apatah lagi kita.
apatah lagi kita. So sebab tu hati-hati influencer dekat YouTube dan sebagainya ni. Hati-hati bila nak kritik ulama sekeras-kerasnya. Hujah you kena buat betul-betul. Sebab tu saya tanya golongan yang menafikan pendirian rasmi para ulama, jumhur ulama berkenaan dengan COVID, berkenaan dengan penjarakan solat ni. Apa metodologi you? Saya tak nak dengar. Kami tak nak dengar dalil you daripada Quran dengan sunnah. Quran sunnah semua orang tahu. Ulama lebih tahu. Tapi kenapa ulama tak ambil yang dalil yang you pakai? Sebab dia orang belajar usulul fiqh. Dia orang tahu dalil yang you pakai dan dia orang tahu dalil lain yang you tak tahu. Okay? Please take note of this. Jangan bercakap menghina seolah-olah macam para ulama ni tak ada maruah kan, ulama su suka-suka hati. Ini dah melampau. You kena tahu you punya position. You kena tahu tahap keilmuan you. Pelik, saya sangat pelik. Beliau sendiri, orang macam ni ada buat benda-benda yang kita boleh klasifikasikan sebagai kerja dajjal. Tapi mereka tak nampak. Tapi mereka suka mengkritik jumhur ulama. Pendirian rasmi para ulama. Dan digambarkan seolah-olah mereka ni musuh agama, menjual agama. This is over, dia melampau. Kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik handbrake sikit, Okay, tarik handbrake. Kalau nak kritik pun bawa pandangan ulama yang sama berat. Dengan kaedah usul yang sama hebat. You jangan guna usul you tak ada usul fiqh. Kan? You hanya bawa Quran sunnah, petik sana petik sini, semua orang boleh buat. Khawarij pun buat macam tu, petik Quran dengan sunnah. ISIS pun petik Quran dengan sunnah. So jangan kata very clear, Nabi kata, Quran kata, Nabi kata, Quran kata. It doesn't matter. It doesn't work like that. Dalam bidang keilmuan, it doesn't work like that. Okay? It's more complex than that. Ia lebih kompleks daripada benda ni. Semua orang tahu. Cuba tanya orang yang buat filem, kan? Saya kasih contoh buat filem ni, bagi yang faham-faham. Orang yang buat filem ni, you kena belajar kan? Kan ada dia punya syarat-syarat dia, ada prinsip-prinsip dia. Boleh tak orang yang macam saya ni, yang tak tahu benda pasal pembuatan filem, saya suka-suka hati saya kritik, saya tak guna pun konsep-konsep pembikinan filem yang telah disepakati oleh artis-artis sedunia. Benda-benda yang tak boleh nak dilanggar, benda-benda yang mesti ada. Saya suka-suka yang tak ada background ni, saya suka-suka, saya nukil-nukil. Pembuat filem sekian kata ni, lepas tu saya campur-campurkan, saya jadi satu pendapat saya. Saya rasa director filem kat Malaysia ni akan ketawakan saya. Termasuklah saudara baik preacher akan ketawakan saya sekarang. Tak, no, please stick to your field. Tapi kenapa you boleh keluar kepada feel yang bukan feel you? Dan kalau betul tak apa, kalau hujah kuat tak apa, hujah lemah. Dari segi usul hancur. Minta maaf saya kata. Samalah seperti hujah yang dibawa oleh Ustaz Mohib. Semua orang tahu, semua orang nampak. Semua orang yang belajar usul fiqh akan sedar. Orang yang tak pernah belajar usul fiqh akan jadi pom-pom girl. Minta maaf saya sebut benda. Pom-pom girl sebab apa? Dia tak faham benda pun. Hujah Ustaz Mohib tu tak ada nilai ilmiah. Wallahi saya kata. Jangan tanya saya. Tanya pakar-pakar usul fiqh. Jangan tanya saya. Tanya pakar-pakar usul fiqh dan tanya mereka. Ada nilai ilmiah tak dari segi usul? Hujah-hujah dia. Bahasa kasar dia tak ada. Walaupun kita hormat keberanian beliau untuk menyampaikan pandangan. Tetapi please, the content is menyedihkan. Tapi orang yang tak faham, akan tengok, wah dia quote Quran, quote hadis. It does not work like that. It's not as simple as that. Kalau agama setakat quote Quran dengan hadis, hancur agama ni. Hancur agama. Okay. Saya agak serius dan saya agak intense dalam benda ni sebab saya tengok bahaya dia besar. Dah macam dah dekat-dekat ke cara fikir dan worldview Khawarij. Ya?